Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 6. Pada hari ini, Cikgu Ami akan melakukan sesi rakaman Google Meet bagi PDPR tahun 6 kerana Cikgu mempunyai urusan yang membabitkan hal sekolah. Jadi Cikgu terpaksa membuat rakaman Google Meet dan kita tidak akan bertemu secara real time ya murid-murid. Okey, jadi Cikgu akan present skrin Cikgu. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang topik 3, unit 3, iaitu tajuknya kepulanganku ya murid-murid. Sekejap. Okey, tajuknya ialah kepulanganku. Sekejap, cikgu buat single page. Okey, dan cikgu cuba zoomkan ya. Okey, kita akan belajar tentang tajuk menulis, iaitu hari ini menulis perkataan dan frasa secara imla dengan tepatnya murid-murid. Okey, jadi cikgu akan bacakan terlebih dahulu petikan ini kerana murid-murid kelas tahun 6 ini terdiri daripada murid-murid bermasalah penglihatan, low vision dan juga buta. Okey, kepada murid-murid nanti boleh membuka buku teks pada muka surat 13 ya murid-murid dengan tajuk kepulanganku. Sebelum cikgu membacakan petikan, cikgu akan menerangkan apa itu yang dimaksudkan dengan imla. Imla ialah menulis semula perkataan yang dibacakan oleh guru ya murid-murid, untuk melihat sama ada murid-murid dapat menulis perkataan dan frasa yang diberikan oleh cikgu secara tepat. Jadi cikgu akan bacakan petikan kepulanganku. Kapal terbang yang dinaiki Jiangling terbang tinggi di angkasa. Dalam tempoh 5 jam lagi, Jiangling akan menjejakkan kaki di tanah airnya semula. Sepanjang penerbangan itu, Jiangling tidak dapat melelapkan mata. Kerinduannya terhadap kaum keluarga di Malaysia kian membara. Wajah ibu bapanya yang amat dikasihi sering menjelma dalam ingatan. Besar sungguh pengorbanan mereka kepadanya. Kejayaan yang dicapainya pada hari ini merupakan hasil asuhan dan titik peluh mereka. Fikirannya terus melayang jauh. Wajah adiknya Jian Hui pula muncul dalam ingatan. Gurau senda mereka membuatkan Jiangling tersenyum sendirian. Okey. Dalam paparan petikan ini menunjukkan Jiangling dan Jiang Hua sedang beramah mesra, di mana Jiangling terkenangkan peristiwa di mana dia dan adiknya sedang beramah mesra. Okey. Jiangling bertanyakan kepada adiknya, Jiang Hui, cuba jawab teka-teki ini. Buah apakah yang selalu diberikan kepada orang? Dan Jiang Hui menjawab, buah manggis. Dan Jiangling mengatakan salah, manakala Jiang Hui menjawab pula buah durian, dan Jiangling tetap mengatakan salah. Dan Jiang Hui mengatakan, jadi jawapannya apa? Dan Jiangling mengatakan jawapannya ialah buah tangan sambil ketawa terbahak-bahak. Ha ha ha. Dan Jiang Hui mengata, oh kakak bergurau ya. Okey. Okey murid-murid. Seterusnya, Cikgu Amir akan menunjukkan paparan yang telah disediakan oleh Cikgu Amir di dalam Google Slide ini, iaitu tentang imla, tajuk kepulanganku. Okey murid-murid, bagi aktiviti pertama, Cikgu Amir memerlukan murid-murid untuk menulis perkataan atau frasa secara imla. Aktiviti pertama, Cikgu Amir akan meminta murid-murid untuk menulis perkataan atau frasa secara imla. Dan cikgu ingin meminta bantuan murid-murid untuk menulisnya di dalam buku tata bahasa bagi murid low vision dan
braillekan menggunakan kertas braille bagi murid buta. Cikgu akan bacakan perkataan ini dan murid-murid perlu mengambil buku tata bahasa dan juga kertas braille dan mesin braille. 1 minit Cikgu Amir berikan kepada murid-murid untuk mengambil bahan-bahan tersebut. Okey murid-murid sudah bersedia? Jadi Cikgu Amir akan teruskan dengan membacakan perkataan tersebut dan murid-murid menyalinnya di dalam buku tata bahasa dan juga membraillekannya menggunakan kertas braille. Perkataan pertama, menjejakkan kaki. Menjejakkan kaki. Menjejakkan kaki. Menjejakkan kaki. Cikgu harap murid-murid telah berjaya menulis perkataan tersebut. Perkataan kedua, menjelma dalam ingatan. Menjelma dalam ingatan. Perkataan kedua, terdiri daripada 3 perkataan dan disalin di dalam satu baris ya. Menjelma dalam ingatan. Menjelma dalam ingatan. Menjelma dalam ingatan. Seterusnya, kita akan beralih kepada perkataan ketiga. Pengorbanan. 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 Seterusnya, perkataan keempat iaitu titik peluh. Titik peluh. Titik peluh. Dan perkataan kelima ialah melayang jauh. Melayang jauh. Melayang jauh. Bagi nombor 1 dan nombor 2, ianya merupakan frasa. Dan nombor 3 hingga nombor 5 ialah perkataan. Jadi Cikgu Amir berharap murid-murid telah dapat menulis perkataan atau frasa tersebut secara imla dengan tepat. Seterusnya, Cikgu Amir ingin memberikan tugasan kedua kepada murid-murid iaitu murid-murid perlu membina ayat berdasarkan perkataan atau frasa yang diberi. Tulis di dalam buku tata bahasa dan braillekan menggunakan kertas braille bagi murid buta. Aktiviti kedua bagi murid-murid pada hari ini ialah membina ayat berdasarkan perkataan atau frasa yang diberi. Murid-murid perlu menulis ayat-ayat ini di dalam buku tata bahasa bagi murid low vision dan braillekannya dengan menggunakan kertas braille bagi murid buta. Okey, perkataan pertama ialah menjejakkan kaki. Perkataan pertama ialah menjejakkan kaki. Perkataan kedua ialah menjelma dalam ingatan. Perkataan yang kedua ialah menjelma dalam, maafkan cikgu, frasa yang pertama ialah menjejakkan kaki. Bina ayat dengan menggunakan frasa menjejakkan kaki. Manakala ayat kedua pula perlu dibina juga dengan menggunakan frasa menjelma dalam ingatan. Dengan menggunakan frasa menjelma dalam ingatan. Dan ayat ketiga perlu dibina dengan menggunakan perkataan pengorbanan. Pengorbanan. Manakala ayat keempat pula perlu dibina dengan menggunakan perkataan titik peluh. Ayat keempat perlu dibina dengan menggunakan perkataan titik peluh. Manakala ayat kelima perlu dibina dengan menggunakan frasa melayang jauh. Dengan menggunakan frasa melayang jauh. Okey. Seterusnya, aktiviti terakhir pada hari ini murid-murid selepas murid-murid telah mengambil ataupun menulis frasa atau perkataan secara imla dengan tepat dan juga membina ayat dengan menggunakan perkataan atau frasa. Okey. Aktiviti ketiga ialah soalan pemahaman di mana murid-murid juga perlu menulis soalan ini di dalam buku tata bahasa dan bagi murid buta perlu menyalin soalan ini dengan menggunakan kertas braille ya murid-murid. Soalannya berbunyi begini. Berapa lamakah masa yang diambil oleh Jiang Ling untuk tiba di tanah air dengan menggunakan perkhidmatan kapal terbang? Buat penyelidikan dan jelaskan jawapan kamu.
Soalannya berbunyi begini. Berapa lamakah masa yang diambil oleh Jiang Ling untuk tiba di tanah air dengan menggunakan perkhidmatan kapal terbang? Buat penyelidikan dan jelaskan jawapan kamu. Kamu boleh membuat penyelidikan dengan menggunakan internet yang terdapat di rumah kamu. Jadi, kamu perlu membuat penyelidikan dengan menggunakan talian internet di rumah kamu. Kamu perlu membuat carian maklumat tentang perkhidmatan kapal terbang, iaitu berapa lamakah jangka masa penerbangan Jiang Ling dari Glasgow ke Malaysia. Perkhidmatan, berapa lamakah masa yang diambil oleh Jiang Ling untuk tiba di tanah air dari Glasgow dengan menggunakan perkhidmatan kapal terbang, ya murid-murid? Buat penyelidikan dan jelaskan jawapan kamu. Okey murid-murid, setakat itu sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jika murid-murid mempunyai sebarang masalah atau pertanyaan, murid-murid boleh menghubungi Cikgu Amir melalui talian telefon Cikgu Amir ataupun menghubungi Cikgu Amir dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Okey. Okey murid-murid, setakat itu sahaja. Semoga kita berjumpa lagi di dalam kelas Bahasa Melayu pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.